Bunga melur, bunga melati, mekar mencelah, daun bertaut. Salam dihulur, seikhlas hati, moga ukhuwah mesra bertaut. Hai, saya Connie Laurenko Marlag, pensyarah Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM dari Pusat Tingkatan 6 SMK Limbana Penampang Sabah, akan berkongsi bahan inovasi saya untuk subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM semester 3. Bahan inovasi saya bertajuk Jom Kuaci. Bahan Jom Kuaci ini amat bermanfaat untuk digunakan oleh pelajar-pelajar Kesusastraan Melayu Komunikatif KMK STPM semester 3, khususnya untuk tajuk penulisan kreatif bagi pantun 4 kerat. Hal ini kerana menerusi bahan Jom Kuaci ini, saya akan mendedahkan bagaimana pelajar dapat menghasilkan pantun 4 kerat yang baik, iaitu pantun yang menepati ciri-ciri asas binaan pantun. Sebelum kita meneroka dengan lebih lanjut tentang teknik Jom Kuaci, molek rasanya kita berkenalan dahulu dengan apa itu pantun. Pantun dari segi definisinya ialah sejenis puisi Melayu tradisional yang terdiri daripada 4 baris serangkap. Dalam 4 baris tersebut, 2 baris pertamanya ialah pembayang dan 2 baris lagi merupakan maksud. Pantun dicipta untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang atau sesuatu. Pantun berfungsi sebagai alat didaktik, alat hiburan, alat komunikasi, dan lain-lain. Pantun mempunyai ciri-ciri yang istimewa sesuai dengan bentuknya yang berbentuk terikat. Ciri-ciri pantun boleh dilihat dari segi binaan rangkap, binaan baris, binaan perkataan, binaan suku kata, dan binaan rima. Dari segi binaan rangkap, setiap pantun haruslah terdiri daripada 4 baris serangkap. Manakala dari segi rima, 2 baris pertama dalam pantun ialah pembayang, manakala 2 baris terakhir ialah maksud. Dari segi binaan perkataan, pantun haruslah mengandung antara 4 hingga 5 patah perkataan sebaris. Manakala dari segi binaan suku kata, setiap baris haruslah terdiri di antara 8 hingga 12 patah suku kata sebaris. Dan akhir sekali dari segi binaan rima, rima akhir pantun terdiri daripada A-B, A-B. Di sini saya turunkan contoh serangkap pantun, iaitu pantun budi, yang merupakan antara pantun paling popular dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional. Kita perhatikan bagaimana binaan pantun ini menepati ciri-ciri asas binaan yang telah dinyatakan sebelum ini. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Jika kita perhatikan, serangkap pantun ini terdiri daripada 4 baris. 2 baris pertama terdiri daripada pembayang dan 2 baris terakhir ialah maksud. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3 ialah pembayang. Manakala baris ketiga dan keempat, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga, merupakan baris maksud. Dari segi binaan perkataan, jika kita teliti, baris pertama terdiri daripada 5 patah perkataan, baris kedua 4 patah perkataan, baris ketiga
4 patah perkataan, dan baris yang keempat 4 patah perkataan. Manakala dari segi binaan patah suku kata, baris 1, baris 2, dan baris 3 terdiri daripada 9 patah suku kata, manakala baris yang keempat terdiri daripada 10 suku kata. Oleh itu, binaan patah suku kata masih menepati jumlah yang ditetapkan, iaitu antara 8 hingga 12 patah suku kata sebaris. Kalau kita lihat dari segi rima baris pertama iaitu nga dengan baris kedua iaitu ga, baris ketiga nah, baris keempat ga, rimanya ialah A, B, A, B. Oleh itu, dalam menghasilkan sesebuah pantun, pantun yang baik itu ialah pantun yang menepati ciri-ciri asas pantun. Bagaimana untuk menghasilkan pantun yang baik? Jom kita belajar cara menghasilkan pantun yang baik dengan menggunakan teknik jom kuaci. Jom kuaci atau singkatan kepada jom kuasai ciri merupakan sebuah bahan inovasi dalam memudahkan pelajar untuk menghasilkan pantun yang mengekalkan penerapan ciri-ciri asas pantun. Bahan inovasi ini terdiri daripada kad formula dan kad pantun. Bagi membantu memudahkan pelajar mengingat, memaham, dan menguasai ciri-ciri asas binaan pantun yang terdiri daripada rangkap, baris, perkataan, suku kata, dan rima, saya telah menerapkan penggunaan unsur mnemonik dalam kad formula. Dalam kad formula, rumus yang saya gunakan ialah rumah, baharu, pacik, saya, roboh. Rumah merujuk kepada rangkap, baharu merujuk kepada baris, pacik merujuk kepada perkataan, saya merujuk kepada suku kata, dan roboh merujuk kepada rima. Dengan penggunaan unsur mnemonik seperti ini, pelajar dengan mudah akan dapat mengingati rumus ciri binaan asas pantun dan akhirnya dapat mengaplikasikannya ketika menghasilkan penulisan kreatif pantun. Selain kad formula, bahan inovasi jom kuaci juga terdiri daripada kad pantun. Kad pantun ini merupakan contoh serangkap pantun yang menerapkan ciri-ciri asas binaan pantun, yaitu dari segi binaan rangkap, binaan baris, binaan perkataan, binaan suku kata, dan binaan rima. Objektif bahan inovasi ini adalah untuk pertama, membantu pelajar menguasai ciri-ciri asas pantun. Kedua, memberi gambaran idea yang lebih mudah dan tersusun kepada pelajar. Ketiga, menjana suasana pembelajaran active learning dan fun learning dalam kalangan pelajar. Dan keempat, menyediakan bahan bantu belajar hands-on untuk kegunaan pelajar dan guru. Berikut ialah formula jom kuaci. Rumah, baharu, pacik, saya, roboh. Rumah merujuk kepada rangkap, baharu merujuk kepada baris, pacik merujuk kepada perkataan, saya merujuk kepada suku kata, dan roboh merujuk kepada rima. Dari segi binaan rangkap,
Setiap rangkap haruslah terdiri daripada 4 baris serangkap. Manakala dari segi binaan baris, 2 baris pertama merupakan pembayang dan 2 baris terakhir merupakan maksud. Seterusnya dari segi binaan perkataan, setiap baris hendaklah terdiri di antara 4 hingga 5 patah perkataan sebaris. Dari segi binaan suku kata pula, setiap baris hendaklah terdiri di antara 8 hingga 12 patah suku kata sebaris. Dan akhir sekali dari segi binaan rima, hendaklah terdiri daripada AB, AB. Prosedur penggunaan jom kuaci melibatkan 3 proses utama. Yang pertama, pendedahan jom kuaci. Kedua, penggunaan jom kuaci. Dan yang ketiga, penilaian keberkesanan jom kuaci. Dalam proses yang pertama, yaitu proses pendedahan jom kuaci, antara langkah yang akan dilaksanakan oleh guru ialah: pertama, guru akan memberikan kad formula dan kad pantun kepada pelajar untuk dijadikan perbandingan. Kedua, guru akan meminta pelajar untuk memahami formula pantun yang terdapat di dalam kad formula. Formula yang terdapat dalam pembinaan ciri asas pantun ialah rumah baharu pacik saya roboh. Langkah ketiga, guru akan meminta pelajar untuk meneliti ciri-ciri asas pantun yang terdapat pada kad pantun. Langkah keempat, setelah pelajar meneliti ciri-ciri asas pantun pada kad pantun, guru akan meminta pelajar untuk menghasilkan serangkap pantun berdasarkan tema yang diberikan oleh guru. Para pelajar dikehendaki menghasilkan pantun dengan berpandukan formula rumah baharu pacik saya roboh, yaitu formula yang terdapat pada kad formula. Langkah yang kelima, pelajar kemudiannya akan diminta untuk membentangkan pantun karya masing-masing di hadapan kelas untuk dibincangkan. Dan langkah seterusnya ialah guru akan membuat pemurnian kepada pantun yang dihasilkan oleh pelajar, dan sebagai aktiviti pengukuhan, guru akan meminta pelajar untuk menghasilkan 5 rangkap pantun berdasarkan tema yang sama. Dalam proses yang kedua, yaitu proses penggunaan jom kuaci, terdapat 6 langkah pelaksanaan. Langkah pertama ialah bina baris maksud. Dalam menulis karya kreatif pantun, langkah paling awal yang perlu dilakukan oleh pelajar ialah dengan membina baris maksud. Elakkan menulis pantun dengan menulis bahagian pembayang terlebih dahulu. Baris maksud ialah baris 3 dan baris 4 pada rangkap pantun. Setelah itu, langkah yang kedua, kenal pasti rima. Dalam menghasilkan baris maksud pantun, pelajar haruslah mengenal pasti bahawa rima akhir pada pantun tersebut, yaitu pada baris maksud pantun tersebut, terdiri daripada A, B. Dalam hal ini, baris 3 haruslah berima akhirkan A dan baris 2 rima akhirnya B. Langkah ketiga, bina baris pembayang. Dalam menghasilkan baris pembayang, baris ini terletak pada baris 1 dan baris 2 pantun. Langkah ini seiring dengan langkah yang keempat,
yaitu penggunaan unsur alam pada pembayang. Penggunaan unsur alam pada pembayang adalah sangat penting untuk memastikan pantun tersebut mempunyai unsur estetika. Setelah langkah keempat ini, beralih ke langkah yang kelima, yaitu kaitkan rima. Dalam pelajar menghasilkan baris pembayang, pada baris 1 dan baris 2, pelajar perlu memastikan bahawa rima pada baris pembayang tersebut berkait dengan rima pada baris maksud. Dalam hal ini, rima pada baris 1 hendaklah A, manakala rima pada baris 2 hendaklah B. Apabila digabungkan keempat-empat baris dalam rangkap tersebut, rima akhir bagi pantun ini ialah A, B, A, B. Dan setelah itu beralih ke langkah yang terakhir, langkah yang paling penting, yaitu semakan ciri. Dalam langkah ini, pelajar perlu membuat penelitian terhadap ciri yang diterapkan dalam pantun agar dapat memastikan bahawa ciri-ciri asas pantun yang terdiri daripada binaan rangkap, binaan baris, binaan perkataan, binaan suku kata, dan binaan rima adalah menepati ciri asas pantun. Sekiranya terdapat ciri yang tidak menepati asas binaan pantun, pelajar perlulah mengambil langkah pembetulan dengan membetulkan bahagian tersebut dan akhirnya membuat semakan kembali sehinggalah kesemua ciri pantun tersebut benar-benar tepat. Proses yang ketiga yaitu proses penilaian keberkesanan Jom Kuaci. Keberkesanan Jom Kuaci dapat dilihat melalui tercapainya objektif yang ditetapkan, yaitu objektif pertama, yaitu membantu pelajar mengingat ciri-ciri asas pantun. Penguasaan objektif ini dapat dilihat melalui peningkatan prestasi pelajar dalam ujian POS 1 dan ujian POS 2 jika dibandingkan dengan ujian pra. Selain itu, karya-karya kreatif pantun yang dihasilkan oleh pelajar juga telah dipamerkan di peringkat sekolah semasa bulan kemerdekaan, yaitu pantun-pantun merdeka yang dihasilkan oleh pelajar. Seterusnya, karya kreatif pantun pelajar ini juga yang terdiri daripada pelbagai tema, yaitu tema kemasyarakatan, tema kekeluargaan, dan lain-lain lagi, telah dipamerkan di peringkat negeri, yaitu semasa Majlis Anugerah Pembestarian Sekolah Peringkat Negeri Sabah pada tahun 2018. Dan yang paling penting ialah Jom Kuaci telah mendapat pelbagai respon positif bukan hanya dalam kalangan pelajar tetapi juga dalam kalangan SISC. Jom kita saksikan lampiran gambar sepanjang pelaksanaan Jom Kuaci. Di awal pelaksanaan Jom Kuaci, ketika guru memperkenalkan atau menerangkan ciri-ciri asas pantun kepada pelajar. Pelajar berbincang untuk menghasilkan pantun berdasarkan tema yang diberikan oleh guru. Pelajar membentangkan karya kreatif pantun masing-masing di hadapan kelas. Pelajar menjalani ujian pra. Pelajar menjalani ujian POS. Impak Jom Kuaci
dapat dilihat melalui tercapainya objektif utama bahan, iaitu membantu pelajar menguasai ciri-ciri asas pantun. Penguasaan ciri-ciri asas pantun ini dapat dilihat dalam kalangan pelajar melalui 3 perkara. Pertama, pelajar berjaya mengingat ciri-ciri asas pantun. Kedua, pelajar berjaya menerapkan ciri-ciri asas pantun dalam karya. Dan yang ketiga, pelajar berjaya menghasilkan pantun yang menepati ciri-ciri asas pantun. Penguasaan ciri asas pantun dalam kalangan pelajar ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh melalui ujian pra dan ujian pos yang dijalankan. Berdasarkan ujian pra yang dijalankan, markah yang diperuntukkan untuk bahagian ciri iaitu sejumlah 9 markah, jelas memperlihatkan pelajar hanya mampu mencapai 2/9 markah. Hal ini jelas membuktikan bahawa pelajar lemah dalam penguasaan ciri-ciri asas pantun. Walau bagaimanapun, prestasi pencapaian pelajar ini didapati telah menampakkan perubahan yang positif melalui markah yang mereka peroleh dalam ujian pos 1. Sekiranya di dalam ujian pra, pelajar hanya mampu mencapai 2 daripada 9 markah yang disasarkan untuk bahagian ciri-ciri asas pantun. Namun, prestasi ini didapati meningkat dalam ujian pos 1, di mana pelajar akhirnya dapat memperoleh markah maksimum iaitu 9/9 markah. Hal ini jelas membuktikan bahawa penguasaan ciri-ciri asas pantun dalam kalangan pelajar telah bertambah baik melalui penggunaan jom kuaci. Pencapaian pelajar juga terus kukuh semasa ujian pos 2 dijalankan, di mana daripada 9 markah untuk bahagian ciri, pelajar masih mampu mengekalkan pencapaian markah maksimum iaitu 9/9. Jelasnya, penggunaan jom kuaci telah berjaya meningkatkan penguasaan prestasi pelajar terhadap ciri-ciri asas pantun. Perhatikan markah pelajar dan prestasi mereka ketika ujian pra. Sejumlah 0 daripada 16 orang pelajar telah gagal menguasai ciri-ciri asas pantun dengan memperoleh markah minimum 1 hingga 3 daripada 9 markah dengan peratus kelulusan 0%. Walau bagaimanapun, setelah jom kuaci diperkenalkan, prestasi ini melonjak kepada 100% lulus dengan 16/16 pelajar menguasai ciri-ciri asas pantun dengan menguasai markah maksimum 8 hingga 9 markah. Impak jom kuaci yang kedua. Pantun-pantun karya pelajar yang bertemakan kemerdekaan telah dipamerkan di sekolah sempena bulan kemerdekaan. Ini ialah antara contoh pantun kreatif pelajar yang bertemakan kemerdekaan yang telah dipamerkan di sekolah sempena bulan kemerdekaan. Impak ketiga ialah pantun-pantun kreatif karya pelajar juga pernah dipamerkan sempena Anugerah Pembestarian Sekolah Peringkat Negeri Sabah pada tahun 2018. Berikut ialah beberapa gambar sepanjang pameran ketika Majlis Anugerah Pembestarian Sekolah Peringkat Negeri Sabah 2018, di mana pantun-pantun karya kreatif pelajar turut dipamerkan. Pantun-pantun kreatif yang dihasilkan oleh pelajar untuk pameran ini terdiri daripada pelbagai tema, antaranya ialah tema kekeluargaan, kepentingan ilmu, masyarakat penyayang, pengorbanan guru, kehidupan remaja,
alam sekitar, pendidikan, dan kasih sayang ibu bapa. Pantun yang dipamerkan bukan hanya menarik perhatian para pelajar untuk mendekati karya tersebut, malahan juga telah mendapat perhatian daripada kalangan pegawai-pegawai pendidikan dari Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Impak Jom Kuaci yang keempat. Jom Kuaci mendapat pelbagai maklum balas positif bukan hanya dari kalangan pelajar, malahan juga dari kalangan pegawai SISC Plus PPD Penampang Sabah. Untuk selanjutnya, jom kita saksikan video tentang maklum balas positif daripada pelajar dan pegawai SISC Plus PPD Penampang dan bagaimana Jom Kuaci ini dilaksanakan semasa PDPC. Jom kita saksikan. Hai semua, saya Vanessa Harman Jekubot dan saya merupakan pelajar KMK semester 3 di Pusat Tingkatan 6 SMK Limbanak Penampang Sabah. Jadi berkenaan dengan teknik Jom Kuaci itu, sememangnya teknik ini kan sangat mudah untuk difahami dan diingati, terutamanya sekali dalam membina pantun. Bila Cikgu Koni sudah dedahkan kami dengan teknik ini, dia sangat membantu kami untuk tidak lupa ciri-ciri yang perlu ada dalam pantun dan dia menjadikan pantun kami lagi menarik dan menjimatkan masa kami dalam membina pantun semasa peperiksaan. Jadi, thank you Cikgu Koni dan katakan pada KMK. Halo, saya Viviana Vera yang juga merupakan salah seorang pelajar daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Limbanak. Bagi saya, teknik Jom Kuaci ini memudahkan saya untuk menjawab soalan penulisan kreatif ketika peperiksaan kerana teknik ini sangat mudah untuk diingat. Selain membantu pelajar mengelakkan diri daripada melakukan kesilapan ketika menulis pantun, teknik ini juga membolehkan pelajar memperolehi markah yang maksimum. Menurut saya, teknik Jom Kuaci ini dapat membantu saya dalam membuat pantun melalui formula yang mudah diingat. Saya dapat menulis pantun dengan betul dari segi binaan ciri asasnya. Selain itu juga dengan teknik Jom Kuaci ini juga saya dapat menghasilkan pantun dalam masa yang singkat dan mendapat markah yang lebih baik. Formula yang terdapat dalam teknik Jom Kuaci membantu memudahkan saya untuk menjawab soalan penulisan kreatif dengan lebih mudah dan pantas. Saya juga mudah mengingati ciri-ciri asas pantun yang perlu saya pelihara dalam penulisan pantun. Pada pendapat saya, teknik Jom Kuaci ini mudah difahami dan diingati. Saya mudah untuk menulis pantun menggunakan teknik ini. Dengannya, saya bukan saja boleh menulis pantun ketika peperiksaan saja, tapi juga pada bila-bila masa. Teknik Jom Kuaci ini, dia mudah untuk diingati untuk membuat pantun. Lepas tu dia lebih menjimatkan masa untuk membuat pantun juga. Lebih mudah untuk membuat pantun lah, kira dia. Teknik Jom Kuaci juga dia banyak bagi kebaikan, sebab dari sana kita dapat menjimatkan masa untuk membuat pantun. Teknik Jom Kuaci ini juga kita dapat menjawab exam dengan mudah, sebab kita ingat apa yang diajar oleh cikgu. Salam sejahtera semua, nama saya Judika Mujin. Saya merupakan pegawai SISC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Cikgu Koni Lorenko kerana berjaya menghasilkan satu lagi inovasi untuk meningkatkan keputusan peperiksaan STPM bagi mata pelajaran Kesusastraan Melayu di SMK Limbanak. Sebelum ini, Cikgu Koni telah menghasilkan satu inovasi yang bertajuk Tekmen Sprokon, dan inovasi ini telah mendapat pengiktirafan di peringkat negeri dan juga antarabangsa. Dan saya yakin keputusan peperiksaan STPM bagi
SMK Limbanak sebelum ini telah mencapai 100% berturut-turut selama 2 tahun, dan hasil keputusan ini adalah gabungan usaha guru yang berinovasi, beriltizam bersama-sama dengan murid yang tidak jemu belajar untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Inovasi terkini Cikgu Connie iaitu teknik Jom Kuaci sangat membantu mempermudahkan pemahaman dan penguasaan pelajar terhadap ciri-ciri pantun melalui penggunaan kad formula Jom Kuaci dan kad pantun Jom Kuaci. Inovasi Jom Kuaci memudahkan pelajar menghasilkan pantun 4 kerat yang lebih mudah, pantas dan menepati ciri-ciri pantun. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah dan syabas sekali lagi kepada Cikgu Connie atas usaha menghasilkan inovasi Jom Kuaci ini. Terima kasih. Oke anak-anak, selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan belajar penulisan kreatif, yaitu bagaimana untuk menulis pantun. Betul anak-anak cikgu. Oke, sebelum kita tulis pantun, cikgu mau tanya, siapa tahu apa itu pantun? Oke, kita ambil yang paling depan. Vera. Puisi Melayu lama yang berbentuk terikat. Puisi Melayu lama yang berbentuk terikat. Betul? Oke, cikgu mau tanya, keterikatan pantun itu dilihat dari segi apa? Siapa tahu? Tahu? Oke, dari segi apa? Cikgu. Coba kiri. Ciri-ciri pantun. Lima macam mana? Betul nggak? Pantunnya itu dari segi 5. Apa lagi ciri lain? Oke, apa dia? 4 baris dalam serangkap. 4 baris dalam serangkap. Boleh pantun 5 baris? Tidak. Boleh, tapi itu pantun cacat. Oke, kita sudah ada 5, kita sudah ada 4 baris serangkap. Apa lagi? Boleh, Melanie. Dia punya 2 baris pertama dia punya pembayang, terus 2 baris terakhir dia punya maksud. 4 baris kan? 2 baris pertama ialah pembayang, 2 baris terakhir adalah maksud. Andai. Apa lagi? Baru 3. Yes, Binaan perkataan 4 hingga 5 baris. binaan perkataan 4 hingga 5 baris. Sebab Bentuk suku kata cikgu. iya betul. Suku kata. Berapa? Ada binaan suku kata ada 8 hingga 12. 8 hingga 12. Apa akan jadi kalau binaan perkataan 5 hingga 9? Pantun terencana. Betul. Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu ciri-ciri pantun dari segi bentuk dia, yaitu dari segi binaan rangkap, 4 baris serangkap, patah perkataan, 5 binaan baris, 2 baris pertama ialah pembayang, 2 baris terakhir ialah maksud. Binaan perkataan 4 hingga 5 sebaris. Suku kata 8 hingga 12. Betul. Pandai. Dan 5-nya ialah A-B. Ingat saja Abigail. Oke. Oke, sekarang kamu sudah ingat itu. Sekarang cikgu mau tes kamu. Boleh kan cikgu tes? Kamu kan suka main tes-tesan.
pantun 4 kerat kamu. Tahu tema apa? Tema yang siap. Oke, coba nih apa ya? Belon. Belon apa tuh? Nomor 3. Kemerdekaan di Cikgu mau kamu buat pantun bertemakan kemerdekaan. Oke. Ada soalan? Kamu tes diri kamu. So, untuk selanjutnya masa untuk bertafakur. Selamat berkarya. Bulan merdeka di bulan Agustus mesti diingat sentiasa. Tidak ngambungi dia. Bunyi apa yang tidak nak? Kita biar dulu di sini ya. Bunyi apa yang tidak nak? Membayang sana ya, membayang dia, rima dia. Rima dia ngapain sekarang? Membayang macam mana? Maksud? Bagian maksud? Bulan Agustus di bulan merdeka di bulan Agustus mesti diingat sentiasa. Jadi apa yang kamu nampak di situ? Rima paling ketara. Yang paling ketara rima, lepas itu binaan perkataan. Kalau kamu lihat baris terakhirnya harus diingat sentiasa. Tiga saja. So itu yang kita boleh nampak pantun itu agak tercatat sedikit. Tapi kenapa? Kita bagi tepukan. Kan pantun Elsie. Saya pun sudah dapat. Oke, tema yang diberi oleh Vanessa betul kan? Kemerdekaan. So kesedapan bagian pembayang perkataan rima. Sambil macam cacat sedikit lagi saya baca lah, oke? Hari kemerdekaan sudah tiba. 31 Agustus merdeka disambut. Rakyat bersatu hidup mufakat, Malaysia merdeka sepanjang zaman. Sebenarnya coba kita dengar balik. Kita teliti dia punya binaan baris betul sudah 4 kan? Sekarang kita dengar dia punya perkataan dan kata dan rima. Dan pembayangan, tengok pembayang dia ada ke tidak? Hari kemerdekaan sudah tiba. 31 Agustus merdeka disambut. Rakyat bersatu hidup mufakat, Malaysia merdeka sepanjang zaman. Apa yang kamu perasan? Pembayang ada? Semua baris ialah maksud. Itu pula. Ya, itu satu. Siapa lagi? 5. Oke, kita pernah dengar balik. Hari kemerdekaan sudah tiba. 31 Agustus merdeka disambut. Rakyat bersatu hidup mufakat, Malaysia merdeka sepanjang zaman. Oke, apa rima dia? Kemana Pak? Ada ABCD? ABC. Oke? Oh, saya pikir ada 2 baris boleh macam sama huruf begitu. Terus ada sambut mufakat. Itu bukan pantun lah. So kita mengingat rima pantun tadi kamu juga bagi kan? Nah, Kamu kan bagi ke Vanessa? saya bagi. Dia masih salah. Rima apa? Ebi. Awal-awal pun saya salah bagi atau rima. Tidak Pak. Adakah dia bersalah dalam hal ini? Kita denda ya. Kita denda dia buat balik itu.
Sekali lagi dengar di balik apa? Di mana ada salah sikapnya jika ada ya? Kalau salah, kaum Melayu, Cina dan India hidup bersepadu tinggal bersama-sama. Makmur hendaknya sepanjang masa, nikmat merdeka semoga abadi. Oke. Tepukan dulu. Lengkap betul 4 baris? Betul. Binaan baris adakah ada pembayang, ada maksud? Pembayang. Ini apa? Kaum Melayu, Cina dan India hidup bersepadu tinggal bersama-sama. Itu apa? Pembayang? Masih maksud. Ini masih maksud kan? Oke. Ini makmur hendaknya sepanjang masa, nikmat merdeka semoga abadi. Pun? Oke, ini dia punya kesilapan bahagian binaan baris. Oke, perkataan. Berapa tadi? 4 hingga 5. Berapa nih? 5. Dia dikira 5. 4. Nikmat merdeka semoga abadi. 4. Dari segi binaan perkataan lulus. Lulus, oke, terima. Suku kata. Guna jari. Kaum Melayu, Cina dan India. 11. Hidup bersepadu tinggal bersama-sama. 13. Betul kan 13 kan? 13. Makmur hendaknya sepanjang masa. 10. Nikmat merdeka semoga abadi. 11. Terdengar syarat? Ada. Bingannya. Baris kedua. Ini sepatutnya hanya 12. So dia punya binaan suku kata. Apalagi rima. Ini rima dia. Ini rima dia. Ini rima dia. Ini rima dia. Pun silakan. So rima dia sepatutnya A B. Jadi kesimpulannya pantun ini silap dari segi binaan baris tiada pembayang, binaan perkataan lebih suku kata, dan rima akhir pun ada kekucilan B. Sepatutnya A B. Boleh paham sekarang? Mana letaknya kesilapan dalam kamu menulis pantun? Boleh paham? Boleh. Oke, anak-anak, sebenarnya dalam membuat pantun kita ada cara yang mudah, yaitu menggunakan formula Rumah baru pakcik saya roboh. roboh saja lah. Roboh. Jangan lah pergi mana-mana, kasih roboh saja lah. Rumah baru pakcik saya Roboh. Oke, rumah ni ialah Ramah. terang mata. Baru Baris. pakcik Perkataan. saya Suku kata. roboh Rima. I like. Oke, tengok yang rangkap tu dia seharusnya terdiri daripada 4 baris serangkap. betul. Baris, apa yang perlu ada dalam binaan baris? Pembayang dan maksud. Oke, pembayang dan maksud. Di mana pembayang? Baris 1 dan 2. Baris 1 dan baris 2. Kamu macam anak-anak ketika ceria kan? Bukan untuk mereka. Oke, kalau pembayang di baris 1 dan 2, tentunya maksud pada baris 3 dan 4. Oke, betul. Bolehkah maksud di baris 1 dan 2? Tidak. Kalau jadi begitu, Cacat. pantun tercacat. Macam rumah terbalik gitu. Paruli. Bilang kata merulik. Perkataan 3 hingga 5 patah sebaris. Ya, betul. 3 hingga 5 patah sebaris. Suku kata 8 hingga 12 patah sebaris. Rima. Ebi. Oke, pandai anak kecil kau ni. Boleh kita terus? Boleh. Jom laptop kecil kau ini, laptop lama. Oke, ini contoh pantun. Kita ambil serangkap pantun yang biasa kamu dengar dan kita tengok bagaimana setiap aspek itu diaplikasikan dalam pantun. Oke? Oke. Baca. Pulau Pandan jauh terkenal, gunung Daeng
bilang dia ialah pembayang. Oke, baris 3 dan 4 ialah Maksud. Ya, ada soalan? Tidak. Baru ialah Baris. Dalam baris mesti mengenal pasti ada pembayang, ada Maksud. Pertanyaan lain. Oke, yang ketiga, Pak Cik. Oke, Pak Cik ialah Perkataan. Pak Cik perkataan. Berapa tadi? 4 tinggal 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Betul kan? Betul. Oke. Ini lagi. Ini saya. Suara. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 8 hingga 9. 12. Jadi kamu punya perkataan 9. Jadi dia masih muda. Parti. Oke, dan last Rima. Karena bunyinya Tengah. Tiga. Tanah. Juga. Ebi. Roboh. Rima. Akhir. Oke, jelas kan? Jelas. So, kerja rumah kamu ialah buat pantun merdeka. Kita tengok balik esok. Thank you. Demikianlah tadi serba sedikit perkongsian saya tentang bahan inovasi saya, yaitu Jom Kwaci. Semoga bahan ini akan memberi manfaat khususnya kepada para pelajar Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM semester 3, yaitu dalam penulisan kreatif pantun, agar pelajar dapat menghasilkan pantun-pantun yang berkualiti, yaitu pantun yang menepati ciri-ciri asas binaan pantun. Sebelum saya mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Indah bersusun, mawar berseri, berapit dengan bunga selasi. Jariku susun, mengundur diri, sudahi dengan terima kasih. Sekian saja dulu, semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu. Bye.